Sidang khas juga bersetuju untuk membenarkan kemasukan pelajar bukan warga negara yang datang bersama pengiring untuk belajar di sekolah-sekolah antarabangsa, international school, ya, di negara kita. Jadi kebenaran ini merangkumi perkara berikut. Yang pertamanya, kebenaran berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021. Kebenaran itu mula, ya, dibenarkan mereka boleh masuk mulai 1 Januari. Dan ianya tertakluk hanya kepada pelajar yang sedia ada, yang telah diluluskan permohonan dan telah mendapat visa daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi pelajar dan pengiring dibenarkan kerana pelajar biasanya masih muda. Jadi pelajar dan pengiring juga perlu melakukan ujian 3 hari sebelum berlepas, dan setibanya perlu sekali lagi dibuat saringan setiba di airport, dan selepas itu perlu menjalani kuarantin wajib selama 10 hari seperti yang diwartakan oleh kerajaan. Dan kos untuk ujian saringan perlu ditanggung oleh pelajar berkenaan dan juga pengiring mereka. টেস্ট নিউজ পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন। মালয়েশিয়া ভিসা বাজার। থ্যাংক ইউ অল। আসসালামু আলাইকুম। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari sihat walafiat, insya-Allah. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, walaupun kes positif COVID-19 masih mencatatkan peningkatan di beberapa kawasan, situasi ini tidak membantutkan usaha kerajaan untuk memulihkan aktiviti ekonomi dan mengembalikan aktiviti sosial kepada keadaan sebelum berlakunya pandemik ini. Kerajaan sedar bahawa usaha untuk mencegah penyakit COVID-19 daripada terus menular adalah penting bagi memastikan keadaan ekonomi rakyat dan negara dapat dibaik pulih dengan kadar segera. Seperti mana yang saya telah umumkan sebelum ini, kerajaan telah pun menandatangani perjanjian awal dengan fasiliti COVAX dan Pfizer bagi perolehan vaksin COVID-19 untuk mendapatkan jaminan bekalan vaksin sebanyak 30% liputan populasi. Justru hari ini sukacita saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan baru saja menandatangani perjanjian dengan syarikat farmaseutical AstraZeneca bagi perolehan sebanyak 6.4 juta dos atau tambahan sebanyak 10% lagi. Ini bermakna jaminan bekalan vaksin sebanyak 40% yang telah pun diperolehi menerusi perjanjian bersama fasiliti COVAX, syarikat Pfizer dan syarikat AstraZeneca. Kerajaan juga sedang dalam proses rundingan akhir dengan Sinovac, CanSino dan Gamaleya bagi mendapatkan jaminan bekalan vaksin bertambah melebihi 80% jumlah populasi negara atau 26.5 juta. Melalui kesemua rundingan dan perjanjian yang telah dan akan dimeterai buat masa ini, kerajaan akan membelanjakan sejumlah 504.4 juta dolar, iaitu 2.05 bilion ringgit. Jumlah 80% ini adalah melebihi sasaran awal kita, iaitu untuk memberikan vaksin kepada 70% rakyat Malaysia. Perjanjian dengan Sinovac, CanSino serta Gamaleya ini juga akan memberikan nilai tambah kepada sektor sains dan teknologi tempatan yang bakal memberikan pulangan kepada rakyat dan pembangunan negara. Ini termasuklah
melakukan proses pembotolan vaksin di dalam negara, pendidikan dan pembangunan, serta perkongsian pengetahuan dan pemindahan teknologi. Kerajaan akan terus mengadakan rundingan dengan syarikat-syarikat farmasutikal yang lain bagi memastikan negara kita mempunyai jaminan akses bekalan vaksin percuma yang mencukupi. Vaksin yang akan diperolehi juga akan dipastikan selamat dan berkesan. Untuk meyakinkan rakyat bahawa vaksin yang diperolehi adalah selamat dan berkesan, saya akan menjadi antara individu pertama untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini akan diikuti dengan petugas barisan hadapan sebelum ataupun frontliners sebelum diberikan kepada kumpulan sasar, iaitu kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, mereka yang mengidap penyakit tidak berjangkit NCD dan penyakit saluran pernafasan kronik. Jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin yang telah ditubuhkan dan dipromosikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi akan memastikan bekalan vaksin dapat diperolehi pada kadar segera. Kerajaan menjangkakan bekalan pertama 1 juta dos vaksin daripada Pfizer akan diterima dan mula diberikan kepada kumpulan sasar seawal bulan Februari 2021. Bahagian Regulatory Farmasi Negara ataupun NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau keberkesanan dan keselamatan vaksin setelah diperolehi dan digunakan. Sekali lagi, saya ingin mengajak anda semua untuk bersama-sama menghayati dan membudayakan norma baru dalam menjalani kehidupan seharian walaupun setelah kita menerima bekalan dan suntikan vaksin. Kita perlu menyesuaikan diri dengan norma baru kerana virus ini telah pun berada di dalam komuniti. Patuhi SOP yang telah pun ditetapkan dan amalkan kebiasaan mencuci tangan, menggunakan sabun dengan lebih kerap ataupun gunakan hand sanitizer jika tiada punca air berdekatan. Pakailah pelitup muka dengan betul ketika berada di tempat awam dan jaga jarak fizikal dengan orang di sekeliling. InsyaAllah kita mampu menghadapi cabaran ini bersama.